Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Kali ini saya ingin bercerita tentang Dhamma Sutra. Ada satu insiden di waktu itu di King Studio, studio yang sama ekspedisi guna. Uh, Dhamma Sutra sedang membuat rakaman album kedua. Waktu itu saya adalah pengurus mereka. Selepas ekspedisi, saya mengurus kumpulan Dhamma Sutra, dan dalam studio itu waktu itu Baguio tengah giat praktis beberapa lagu yang susah ya masa tu, sufi sebagainya ya. Kemudian saya kita waktu kita buat rakaman kerja-kerja studio ni biasanya lewat-lewat malam. Jadi pada malam tu kebetulan saya nak keluar lah, saya nak cari sedikit makanan untuk kumpulan Dhamma Sutra. Tetapi malangnya terang tak? Okey. Tapi malangnya waktu itu kita cuba untuk cari pintu untuk keluar daripada studio tu. Kita ada masalah kerana semua pintu telah dikunci. Lebih jam 12 King Studio dah kunci pintu semua. Jadi saya mengambil keputusan untuk panjat pagar. Di belakang studio tu ada pagar yang terus lintas keluar ke jalan besar, jalan susir. Jadi saya telah melompat keluar dari pagar tu dan kemudian terus ke kedai makan dan beli beberapa bungkus makanan untuk kumpulan Dhamma Sutra di studio. Balik daripada studio sebab mereka semua sibuk, kita tak ramai, ada studio ini engineer, kemudian kumpulan Dhamma Sutra 4 orang dan saya. Kita berenam je masa tu. Jadi saya kata tak apa, kamu semua tunggu, kamu buat kerja studio kamu, saya keluar. Saya pergi beli. Saya keluar panjat pagar tau. Panjat pagar King Studio tu agak tinggi juga, lebih kurang dalam 6 kaki, 7 kaki macam tu. Saya panjat. Saya lompat ke sebelah sana, keluar. Kemudian saya pergi makan dulu, minum apa semua. Kemudian balik tu saya bawa lah bekalan untuk diorang, bekal bungkus apa semua. Sampai situ saya baru lepas makan masa tu. Kemudian saya panjat pagar tu balik. Saya panggil diorang tak dengar. Saya call, tak ada seorang pun yang jawab sebab mungkin keadaan dalam studio bising dengan muzik apa semua. Jadi saya ambil keputusan letak makanan tu atas pagar tu dan kemudian saya panjat dan saya lompat. Saya lompat daripada pagar tu, lompat turun ke bawah, lebih kurang dalam 7 kaki macam tu. Saya lompat, memang okey lah kan, orang masih kuat masa tu. Lompat, pop, jatuh. Tetapi malangnya, sebab saya baru lepas makan masa tu, jadi makanan yang dalam perut saya mungkin dia turun mengejut ke dalam perut. Jadi menyebabkan saya tiba-tiba rasa sesak nafas. Maka saya tahan, saya angkat makanan tu dan terus masuk ke studio. Saya bagi tahu ke An, aku lemas ni, aku tak boleh bernafas. Kemudian saya baring, saya tak tahu sama ada An ataupun ahli kumpulan Dhamma Sutra masih ingat, saya hampir hilang nafas. Maksudnya hampir matilah. Waktu tu kerja-kerja studio Dhamma Sutra ada satu peristiwa macam tu. Yalah, saya lompat tu, lepas tu makanan yang ada dalam perut saya tu dia mungkin tersentak ataupun turun dengan mengejut, menyebabkan saya sukar untuk bernafas. Masuk dalam studio, kemudian dia orang semua kerumun saya. Kata, kenapa Eddie, kenapa? Saya cakap, saya tak boleh bernafas. Saya, kenapa ni? Yalah, kamu ada semput ke apa ke? Tak ada, saya tak ada semput. Cuma saya lepas makan tadi, saya panggil kamu semua, seorang pun tak jawab. Jadi saya panjat sendiri pagar tu dan lompat. Tapi saya baru lepas makan. Jadi mungkin sebab itu agaknya saya lemas. Jadi diorang semua panik. Panik dalam studio. Waktu tu kita pakai studio C kalau tak silap. Di King Studio. Jadi semua panik. An picit belakang saya. Sekarang An dah pergi haji. Dia panggil Haji An. Haji An picit belakang saya. Diorang Baguio, kipas.
Ni dan semua jadi panik kerana saya hilang nafas masa tu. Saya tak ada lain lah, saya mengucap je. Mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tak tahu kan apa yang akan berlaku kerana tak ada siapa tahu ajal maut dia bila yang akan tiba. Jadi saya ambil keputusan untuk mengucap. Jadi saya tak bercakap dengan orang, saya biarkan mereka becek saya dan sebagainya. Itu antara peristiwa yang berlaku semasa Dhamma Sutra di dalam studio. Macam-macam dalam studio ni. Nanti saya cerita lagi. Ekspedisi pun ada peristiwa-peristiwa yang melucukan, peristiwa-peristiwa yang mencuit hati. Saya akan cerita pasal beberapa perkara tentang Mael, orang-orang yang rapat dengan saya dulu, Mael, Izo sendiri, kemudian yang lain-lain. Azwa pun very close to me, and of course Lee Space. Ada banyak peristiwa yang kami lalui bersama. Begitu juga Dhamma Sutra, Handy Black, Isa Handy Black. Tanyalah dia, apa yang dia tak alami dengan kita. Macam-macam waktu kita dekat stage show, di funfair, apa yang berlaku pada Isa, semua saya tahu. Rahsia-rahsia yang ketika itu saya bawa mereka. Jadi begitu juga dengan Loving Bond, kita ke Lion Studio di Singapura, banyaklah peristiwa-peristiwa yang di luar pengetahuan peminat. Macam mana kita pilih lagu, contohnya Loving Bond, macam mana kita pilih lagu Terima Kasih tu, yang ciptaan Art. Kemudian liriknya oleh seorang pelajar wanita di USM Penang. Macam mana kita collaborate dengan dia untuk merealisasikan lagu tu dan sebagainya. Jadi pengalaman ni akan saya ceritakan setiap video saya. Jadi kalau untuk orang semua mendengar ataupun dapat tahu, at least kita akan mula daripada dulu, kemudian sampai sekarang, dan kenapa fenomena sekarang, kenapa rock dipinggirkan dan kurang ni, sedangkan lagunya masih kita dengar, masih kita suka dengar lagu-lagu dia orang, tapi mereka dipinggirkan. Tak maknanya ada golongan ataupun orang-orang muda BBNU muncul, dan adakah kerana mereka maka kumpulan rock tidak lagi mendapat tempat di hati peminat? Tidak. Saya akan ceritakan sedikit sebanyak pengalaman saya. InsyaAllah kalau nak dengar, terus mendengar, sila subscribe channel saya, Strikenship, dan kemudian tekan butang loceng. Okey, supaya ada notification bila setiap kali saya upload video ataupun live di YouTube. Okey, sekian dulu untuk malam ini. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.